Apa khabar Pak Edis? Selamat malam. Okay, di sini saya ada sedikit presentation. Saya pun tak sempat nak Skype. Saya sibuk dengan tugas-tugasan lain. Jadi saya buat ringkas presentation ni untuk belajar dari Pak Edis. Ada beberapa soalan yang saya tidak berapa faham. Lebih kurang dalam 7 soalan yang saya akan tanya kepada Pak Edis tentang sejarah pengumpulan dan penulisan perjanjian baru. So, Alkitab itu adalah wahyu Tuhan. Ya, itu adalah ajaran daripada Alkitab sendiri. Katakan bahawa Alkitab ni adalah wahyu Tuhan yang kita boleh tengok dari 2 Timotius 3 pasal 3 ayat 16 hingga 17. Di sini di 2 Timotius tak silap, penggunaan wahyu Tuhan ni adalah dalam Yunani Theopneustos. Itu Theo Tuhan, Pneustos maksudnya hembusan, macam maksudnya wahyu. Juga di 2 Petrus pasal 1 ayat 20 hingga 21 juga menyatakan benda yang sama. Kitab ni adalah wahyu Tuhan. Okay, Alkitab perjanjian baru ni ditulis di atas papirus. Itu satu jenis bahan yang dibuat dari pokok yang tumbuh di Sungai Nil. Teknologi ni dibuat telah wujud 200 tahun sebelum Yesus. Pada 200 tahun sebelum Masihi telah digunakan papirus untuk alat bahan untuk ditulis. Sekarang kita pakai kertas, tapi zaman itu digunakan papirus. Apa penting papirus ni, saya perlu cerita ni tentang ketahanan papirus itu sendiri. Okay. Di sini kita boleh tengok papirus ni dia tumbuh di sungai Nil lah. Dekat sini ada gambar sungai ni. Bila contoh papirus kat situ, saya pun ada bagi lagi contoh. Ni pun papirus. Yang papirus ni lama kelamaan dia akan rosak. Dia tidak boleh tahan lama. Inilah bahan yang digunakan, yang ditulis untuk menulis kitab perjanjian baru. Okey. Kitab perjanjian baru. Bahan yang mudah rosak. Ini dia contoh. Bagaimana bahan ni telah rosak. Mudah untuk rosak. Kerana dia ditulis atas jenis bahan pokok yang tidak tahan lama. Tentang canon ataupun kitab-kitab perjanjian baru ni terdapat beberapa pencanggahan ataupun pencanggahan pendapat. Origin ni bapa gereja Church Father, dia telah listkan 21 buku perjanjian baru. Tetapi Eusebius ni juga bapa gereja listkan 22 buku yang untuk dikanonkan di dalam perjanjian baru. Ini berlaku 200-300 tahun selepas Yesus. Masihi 200 hingga 300 tahun Masihi selepas Yesus. Jadi pada 313, iaitu pada masa Konstantin, agama Kristian telah dibenarkan, dan Konstantin sendiri kononnya telah menganut agama Kristian. Jadi dikumpulkan semua kitab-kitab perjanjian baru ni, dikumpulkan yang tersebar macam-macam kitab perjanjian baru di kawasan Mediterranean, dikumpulkan dan didapati Konstantin ni Mahajarum. Dia telah, sebelum tu Mahajarum banyak membunuh orang-orang percaya, orang Kristian banyak dibunuh. Tetapi bila Konstantin menjadi empire Maharaja Rom Empire, dia telah benarkan Kristian dan dia sendiri pun memeluk agama Kristian. Dan dikumpulkan masa dia ni, kumpulkan semua jenis-jenis kitab-kitab perjanjian baru yang tersebar di kawasan Mediterranean. Dan akhir sekali ada 27 kitab ataupun buku yang telah dikenal pasti dan confirm diterima sebagai kanon.
terutama di dalam persidangan synod di Carthage pada tahun 4 Masihi, iaitu 397 Masihi, telah mengenal pasti bahawa ada 27 buku yang diterima masuk ke dalam Perjanjian Baru. Tapi yang saya persoalkan, Origen dan Eusebius cakap 21 kitab, Eusebius 22 kitab. Tetapi sekarang ni dah jadi 27 kitab. Saya pun nak kena belajar dengan bapa macam mana boleh jadi ni. Tak apa, soalan ada di belakang, nanti kita akan tengoklah. Ini benda yang saya perlu belajar dengan bapa lah, banyak yang saya tak faham lah. Okey. Saya juga merujuk daripada satu buku tulisan Pendeta Jonar, Bapa Pendeta Jonar, Situ Morang, dalam bukunya bertajuk Bibliologi. Beliau berkata, perlu diketahui bahawa tulisan asli Alkitab sudah tidak ada lagi. Alkitab yang ada sekarang adalah salinan dari salinan. Dia ada buku dia. Bapa Pendeta Jonar adalah dosen di Betsiba International Seminary di Malang. So di sini Bapa Pendeta Jonar dengan jelas mengatakan bahawa tulisan asli Alkitab sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya salinan atas salinan. Yang asli yang ditulis dulu tidak ada lagi. Maksudnya yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah salinan dari atas salinan dan salinan. Yang asli itu yang dipanggil autograf sudah tidak ada lagi. Okey, sekarang ni kita persoalkan, apakah manuskrip Tetua Perjanjian Baru? Apakah manuskrip Tetua Perjanjian Baru yang ditemui? Okey. Okey, kita tengok kat sini ya. Di sini dijelaskan lah. Ini penting ya. Alkitab Perjanjian Baru yang ditemui adalah the oldest fragment of New Testament daripada Perjanjian Baru Yohanes yang ditemui yang telah dibuat kajian carbon copy bahawa sekitar 125 hingga 150 Masihi. 125 hingga 150 Masihi yang dinamakan sebagai P52 ataupun Raylan fragment. Ini adalah saiz sebenar Raylan fragment ataupun P52. Hanya sebesar kredit kad. Kredit kad apa ke bank, kredit kad. Hanya sebesar tu saja saiz P52 yang ditemui. Dan ini adalah manuskrip ataupun cebisan daripada Perjanjian Baru yang paling tertua sekali dijumpai. Yang terdapat di atas tu hanya dalam 6-7 baris daripada kitab Yohanes. Bayangkanlah apa ajaran yang boleh dibuat dengan satu secebis daripada papirus yang mudah rosak, secebis papirus yang ditemui yang mengandungi ajaran daripada kitab Yohanes 8 tak saya Yohanes 8 dalam 7 baris saja. Ini saja yang tertua yang ditemui. Okey, yang paling tertua sekali ditemui. Itu pun selepas 150 tahun zaman Yesus. Ini saja yang menyambung, maksudnya pada masa Yesus tidak ada langsung kitab terputus dan hanya dijumpai satu cebis sebesar kredit kad, iaitu P52 dinamakan sebagai P52 ataupun Raylan fragment. Ini saja yang wujud jadi sangat kecil dan ajarannya pun kita pun tak pasti banyak apa ajaran yang boleh diletak hanya dalam sebesar cebisan papirus yang begitu kecil So tidak ada ajaran banyak yang boleh letak dalam tu. Dan pada kurun keempat
Maksud dia pada 400 tahun selepas Yesus ditemui dua kodeks ditemui dua kodeks, iaitu Vatican Codex ataupun Codex Vaticanus, dan juga Sinaitic Codex ataupun Codex Sinaiticus. Itu di 400 tahun selepas Yesus. Dan Vatican Codex atau Sinaitic Codex ni adalah yang lengkap sekali, New Testament yang paling lengkap dan yang tertua ditemui. Bayangkanlah 400 tahun selepas Yesus. Dan kenapa boleh tahan tidak seperti papyrus? Kerana dia ditulis dengan velum. Velum ni adalah kulit-kulit binatang. Jadi dia lebih tahan daripada papyrus yang tadi kita tengok P52 relic fragment yang mana telah hancur tak tahan tapi Vatican Codex ataupun Codex Vaticanus dan juga Sinaitic Codex ni lebih tahan dan ditemui komplit ditemui agak komplit So sekarang ni manuskrip New Testament atau Perjanjian Baru yang paling komplit pun 400 tahun selepas Yesus. Dalam 150 tahun ada, tetapi terlalu kecil sangat, sebesar kaki saja. Kemudian tidak ditemui lagi, cuma ada tebisan-tebisan tak lengkap. Tapi yang paling lengkap ditemui hanya Perjanjian Baru 400 tahun selepas Yesus. Okay, apa yang memeranjatkan? Ini yang saya perlu minta perhatian kepada Bapak Edis. Apa yang memeranjatkan lah, apabila ditemui Codex Sinaiticus ataupun Sinaitic Codex tadi, dan juga Codex Vaticanus ataupun Vatican Codex tadi, terdapat perbezaan ayat. Maksudnya ayat yang sama ni berada dalam Alkitab. Apabila dicek ayat 1 Yohanes 5:7, kalau dalam terjemahan baru Indonesia, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tetapi di dalam Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus tidak ada ayat ni. Ayat ni telah dibuangkan. Telah dikeluarkan. Tidak ada ayat ni. Maksud dia ayat ni, 1 Yohanes ni, satu tambahan. Maksudnya sebelum kurun keempat memang tidak pernah wujud ayat ni. Tetapi dimasukkan, ditambah ke dalam. Dan sekarang ni bila tengok dalam bahasa sehari-hari Indonesia, BIS bahasa Indonesia sehari-hari, tidak terdapat ayat ni. Hanya yang ada dalam tu adalah ada 3 saksi saja. Dan saya juga telah semak dalam Alkitab Berita Baik Malaysia pun sama juga. Ada 3 saksi saja. Ayat itu saja yang ada dalam. Tetapi dalam terjemahan baru terdapat sebab ada 3 yang beri kesaksian dalam surga. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi inilah ayat yang paling dekat untuk membuktikan Trinity. Tetapi malangnya apabila dijumpai Codex Sinaiticus dan Vaticanus, didapati ayat ini tidak wujud dalam tu, tidak ada dalam tu. Maksudnya ada orang yang tambah ayat di dalam Alkitab selepas kurun 400 tahun Masihi, yang selepas tu ditambah masuk ke dalam. Jadi apabila ditemui Codex Sinaiticus dan Vaticanus, tidak ditemui ayat ni dalam. Maksudnya ayat ni adalah ayat palsu yang dimasukkan ke dalam, yang cuba membuktikan tentang Trinity. Juga ayat-ayat lain yang tidak ada dalam Codex Vaticanus dan juga Sinaiticus telah jumpa ialah Yohanes 7:53 hingga 8:11, iaitu kisah perempuan berzina, juga tidak ada dalam Codex Sinaiticus dalam Alkitab yang tertua, yang lengkap yang pernah ditemui. Dan juga tidak ada ialah Markus 16:9 hingga 20. Pasal 16 ayat 9 hingga 20 juga didapati tidak wujud dalam Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Jadi ini yang perlu kita beri perhatian. Adakah ayat-ayat ni asli atau ayat ni tambahan-tambahan yang dimasukkan? Adakah boleh kita masukkan perkataan Tuhan, kita masukkan ayat tambahan-tambahan ke dalam tu
untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini yang perlu kita bagi perhatian. Ini adalah Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus ni dalam kurung keempat ataupun carbon copy, carbon test dapati ditulis di antara 325 Masih hingga 350 Masih, kurung keempat lah. Dan ditemui pada 1844. Ditemui pada 1844. Ini contoh, ni dia punya ni lah, buku dia lah. Dan puji Tuhan, Alhamdulillah, saya pernah dengan tim kami pergi ke Seminari Teologi Malaysia STM di Seremban untuk mempelajari kitab ni secara dekat lah, Codex Sinaiticus. Untuk mempelajari kitab kurun keempat ni dengan lebih dekat lagi, untuk memahami kandungan, dan di sana diterangkan oleh dosen di sana tentang apa itu Codex Sinaiticus, dan kami dapat memegang faksimili. Faksimili ni adalah salinan Codex Sinaiticus bersaiz sebenar, tetapi bukan original lah, salinan bersaiz sebenar. Maksudnya di fotokopi dan salinan dalam bentuk salinan sebenar. Jadi saya dapat pegang, saya dapat belajar jadi untuk memahami Codex Sinaiticus ni. Dan ini adalah Codex Vaticanus ataupun Vatican Codex, yang juga tulisan lebih kurang dalam 325 Masih hingga 350 Masih, ditemui pada 1475. 1475. Okey, ini persoalan-persoalan yang saya nak faham ataupun saya nak belajar dari Pak Edis lah, supaya saya dapat lebih faham lagi. Memang Perjanjian Baru ni saya agak minat mengkaji Perjanjian Baru. Saya dalam situ ada kisah-kisah Yesus dan dekat dengan kita punya Al-Quran. Jadi saya nak lebih nak memahami. Jadi saya ada beberapa soalan yang saya tidak begitu faham. Jadi saya nak tanya kepada Pak Edis. Yang pertama, Pak Pendeta Jonar jelas mengatakan yang Alkitab Perjanjian Baru asli sudah tidak ada. Jadi Perjanjian Baru benar-benar terputus mata rantai dari zaman dan ajaran Yesus. Jadi bagaimana Pak Edis pasti apakah ajaran di dalam Perjanjian Baru itu benar-benar dari Yesus? Bagaimana Bapak benar-benar pasti? Kalau Bapak nak buat rumah Bapak ada plan arkitek, lukisan rumah. Tapi bila rumah tu runtuh, musnah, Bapak nak bina kembali, Bapak perlukan plan untuk membina kembali rumah tu. Tapi sekarang ni kalau plan sudah hilang, macam mana Bapak nak membina balik rumah yang asli, bentuk yang asli, kerana plan sudah hilang? Macam itulah sekarang ni. Bagaimana Bapak dapat pastikan yang ajaran daripada Alkitab ni benar-benar dari Yesus, sedangkan yang Alkitab asli atau autograf telah hilang? Soalan saya yang pertama. Yang kedua, Origen dan Eusebius telah menyelesaikan sebanyak 21 dan 22 buah kitab Perjanjian Baru masing-masing. Tetapi akhirnya telah bertambah menjadi 27 buah. Kenapa tidak sama? Senarai mana yang benar? Tolong Bapak beritahu kepada saya yang mana yang benar. Dan kenapa Bapak cakap itu benar? Origen dan Eusebius salah. Yang ketiga, siapa yang memilih buku-buku dalam Perjanjian Baru? Apakah pemilihan itu wahyu ataupun atas pendapat manusia? Dan ada buku yang ditolak, kitab-kitab yang ditolak. Siapa yang suruh tolak kitab-kitab tu? Itu yang saya nak faham lah. Okay. Setelah ditemui Codex Sinaiticus dan Vaticanus, didapati beberapa ayat di dalam Alkitab tidak wujud sebelum kurun keempat Masihi. Jika ditemui kitab yang lebih kuno dari itu, mungkin lebih banyak ayat yang didapati palsu yang diimani oleh Kristian. Jadi dijumpai pada kurun keempat, Codex Sinaiticus dan Vaticanus, kita kurun keempat, banyak didapati ayat-ayat yang tidak wujud, yang tidak ada di dalam Codex Sinaiticus, tapi yang diimani oleh orang Kristian. Agak-agak kalau kurun pertama lah, manuskrip ataupun kitab kurun pertama ataupun
manuskrip pada kurun pertama yang baru ditemui, adakah agak-agak lebih banyak lagi ayat-ayat yang kita akan boleh tengok, ayat-ayat yang ditambah masuk ke dalam. Adakah bapa fikir banyak ayat-ayat lain yang ditambah ke dalam? Seterusnya, apa pendapat Pak Edis tentang ayat 1 Yohanes 5:7? Dari versi mana yang asli? Pada terjemahan baru atau bahasa Indonesia sehari-hari? Yang mana satu yang asli bagi pendapat bapa? Dan kenapa? Apakah Pak Edis percaya kalau Markus 16, 19 hingga 20, pasal 16 ayat 19 hingga 20 itu, iaitu kisah perempuan berzina di Yohanes itu, dan kisah perempuan berzina di Yohanes itu benar-benar wahyu? Adakah bapa fikir itu wahyu? Dan kenapa bapa fikir kalau ia wahyu, kenapa? Kalau bukan wahyu, kenapa ada dalam Alkitab? Ya. Dan akhir sekali, jika Roh Kudus itu benar-benar wujud, kenapa berlaku banyak kontradiksi di dalam Alkitab Perjanjian Baru? Malah dalam Alkitab keseluruhannya pun dapat banyak kontradiksi. Kenapa? Apa peranan dimainkan oleh Roh Kudus? Padahal Alkitab sendiri sepatutnya Roh Kudus tujuannya untuk tunjuk kepada kebenaran. Kenapa berlaku pencanggahan? Itu belum saya cerita lagi tentang Alkitab Katolik, yang terdapat 73 kitab buku di dalamnya. Sedangkan Protestan atau evangelis kitab Protestan hanya 66 buku kitab. Itu tak kisah lagi yang ortodok, gereja ortodok. Jadi perbezaan terlalu ketara, dan kenapa benar perbezaan ni atau kontradiksi ni berlaku? Padahal Roh Kudus sepatutnya dapat membantu untuk menunjuk pada kebenaran. Inilah persoalan-persoalan yang saya tak dapat jawab, dan saya minta bantuan pakar saya, kita daripada Kristian, iaitu Pak Edis, untuk tolong bantu saya menjawab. Terima kasih Pak Edis.